Okey, kita sambung pembelajaran kita iaitu bagaimana untuk kita menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi dan dengan menggunakan alat teknologi. Jadi kalau pelajar tengok daripada gambar ajar yang saya tunjuk sekarang, yang saya kongsikan, okey, kalau tengok di sebelah kiri, kotak di sebelah kiri, iaitu tanpa menggunakan alat teknologi, kita ada dua kaedah. Okey, bagaimana untuk kita menentukan punca kuasa 2. Yang pertama, kita akan menggunakan kaedah yang pertama, kita akan menggunakan kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Okey, yang kedua menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Jadi pelajar diberi pilihan yang mana yang pelajar rasa, yang pelajar fikir yang lebih mudah antara dua kaedah. Okey, jika menggunakan soalan minta tanpa menggunakan alat teknologi, pelajar boleh pilih sama ada nak menggunakan kaedah yang pertama ataupun kaedah yang kedua. Okey, jika soalan minta dengan menggunakan alat teknologi, jadi pelajar tak perlu risau, hanya menggunakan kalkulator. Okey. Jadi kita tengok bagaimana untuk kita menentukan punca kuasa 2 suatu nombor tanpa menggunakan alat teknologi. Jadi saya tunjuk untuk menggunakan kaedah, kita ada dua tadi kan, kaedah sifir kuasa 2 sempurna dan kaedah pemfaktoran perdana. Okay, jadi saya tunjuk dulu bagi soalan A ini bagaimana untuk menggunakan kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Jadi kalau jika pelajar saya sarankan pelajar guna kaedah sifir kuasa 2 sempurna je lah, sebab saya rasa kaedah sifir kuasa 2, kalau pelajar ingat sifir kuasa 2 ni yang saya tunjuk dalam kotak di sebelah kanan ini, okay, mudah untuk pelajar selesaikan soalan yang diberi. Okey, jadi kita tengok soalan A diberi punca kuasa bagi 400. Okey, kalau menggunakan kaedah sifir kuasa 2, tengok di sebelah kanan ni sahaja untuk kotak kuasa 2 sempurna. Okey, ini adalah sifir kuasa 2 sempurna dan kotak yang sebelah kanan yang saya kongsikan. Okey, pelajar perlu tengok 400. Diberi punca kuasa 400. Okey, jadi tengok sorry. Okey, jadi tengok kuasa 2 sempurna bagi 400. Okey, tengok 400 ada di 20 darab 20 kuasa 2 sama dengan 400. Okey, jadi untuk jalan penyelesaian, pelajar perlu letak sahaja rumah yang besar, iaitu rumah punca kuasa. Okey. Dalam sifir kuasa 2 diberi 20 kuasa 2. Bermakna 20 darab dengan 20 adalah sama dengan 400. Okey, jadi untuk jawapannya, dia tak nak pelajar, dia minta cari nilai bagi punca kuasa 400. Jadi untuk jawapannya pelajar kena buang punca kuasa. Jadi cara untuk buang punca kuasa, tak perlu letak punca kuasa, pelajar perlu ambil 20 ini sebanyak 2 kali. Pelajar perlu ambil sekali sahaja, keluarkan dia sekali sahaja. Okey, iaitu 20. Okey, jadi ini sahaja bagaimana untuk kita cari nilai. Jika soalan minta cari nilai tanpa menggunakan kalkulator. Ini untuk kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Jadi kita tengok lagi soalan yang sama tetapi menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, dah nama pun kaedah pemfaktoran perdana, mestilah pelajar perlu ingat nombor perdana. Okey, jika tidak ingat tak apa, saya ada kongsikan di sebelah kotak sebelah kanan juga, iaitu nombor perdana daripada 0 ke 100 sehingga 100. Okey, jadi untuk soalan yang sama juga tadi, punca kuasa 400. Okey, tapi untuk menggunakan kaedah yang berbeza, iaitu menggunakan kaedah yang kedua, kaedah pemfaktoran perdana. Pelajar
Okey, belajar imbas kembali. Kaedah pemfaktoran perdana yang kita belajar pada bab 2, kita ada 3 kaedah. Yang pertama menggunakan kaedah penyenarai faktor iaitu kita ambil daripada nombor perdana daripada penyenaraian faktor tersebut. Dan kaedah yang kedua kita boleh menggunakan kaedah pembahagian berulang. Okey, yang kaedah yang ketiga menggunakan pokok faktor. Jadi sekarang saya nak tunjuk menggunakan kaedah pemfaktoran menggunakan pembahagian berulang. Okey, jika ingin menggunakan kaedah pembahagian berulang, sama sahaja 400, jangan ambil punca kuasa, ambil 400 sahaja. Okey, ambil nombor di dalam rumah ni sahaja iaitu 400. Okey. Okey, dimasukkan ke dalam rumah. Ingat tak lagi kalau pembahagian berulang yang dalam bentuk tangga-tangga tu. Okey. Jadi 400. Okey, ingat. Untuk kita bahagi yang di sebelah kiri hanyalah nombor perdana sahaja. Tidak boleh selain daripada nombor perdana. Jadi kita tengok 400 ini adalah nombor genap. Okey, nombor genap. Jadi nombor perdana bagi nombor genap hanyalah 2. Jadi kita letak 2. Nombor perdana yang terkecil. Okey, jadi 400 kita bahagi dengan 2 adalah sama dengan 200. Okey, 200 masih lagi nombor genap. Jadi kita bahagikan dengan 2. Okey, 200 bahagi dengan 2 adalah sama dengan 100. Okey, 100 masih lagi nombor genap. Jadi kita bahagikan lagi dengan 2. Okey, 100 bahagi 2 sama dengan 50. Okey, 50 masih lagi nombor genap. Jadi kita bahagi lagi dengan 2. 50 bahagi dengan 2 sama dengan 25. Okey, 25 kita boleh bahagi dengan 5. 5 adalah nombor nombor perdana. Jadi kita boleh bahagi nombor 5. Okey, 25 bahagi dengan 5 adalah sama dengan 5. Okey, tak boleh berhenti setakat ini sahaja. Kita kena berhenti sehingga dapat satu yang paling bawah. Okey, jadi 5 kita bahagi lagi dengan 5 akan dapat 1. Bila dapat 1 macam ni barulah kita berhenti. Okey, barulah kita berhenti. Jadi jawapannya yang mana? Jawapannya adalah yang di sebelah kiri. Okey, di sebelah kiri. Jadi, di sebelah kiri ni kita perlu darab. Okey, jadi jawapannya nak tulis macam mana? Jawapannya, okey, saya letak kat bawah ni. Okey, 400. Okey, 400 adalah, okey, darab dengan 2 sebanyak 4 kali. Darab dengan 2, lepas tu darab dengan 5, darab dengan 5. Okey. Nah, jadi ini tak selesaikan lagi. Okey, jika ingin menggunakan kaedah pemfaktoran perdana, okey, nak tahu dia kena kumpulkan dalam kumpulan yang sama. Okey, dalam kumpulan yang sama. Okey, jadi saya buat dulu kumpulan pertama. Okey, darab. Okey, kumpulan yang kedua. Okey. Diberi, kita tengok kat atas ni. Diberi kat atasnya adalah 2 didarab sebanyak 4 kali. Okey, sebanyak 4 kali. Jadi kita bahagikan. Untuk 2 kumpulan. Ada 4, kita bahagikan bermakna setiap kumpulan mendapat kena darab 2 sebanyak 2 kali. Dan kumpulan yang kedua juga sebanyak 2 kali. Okay? Kita kena bahagi 2. Okey, 5 ada 2. Okey, ada 2. Bermakna kita kena bahagikan untuk 2 kumpulan adalah 5. Dan di sini satu lagi adalah darab dengan 5. Okay, kita kena susun semula
kita kena susun semula daripada yang kita dapat ni 2 darab 2 darab 2 darab 2 darab 5 darab 5 ni kita susun semula dalam kumpulan. Okey, kita kena bentukkan kumpulan yang sama. Kalau dia menjadi kumpulan yang berbeza, yang tu tak boleh. Kita kena bentukkan dalam kumpulan yang sama. Okey, pelajar tak boleh buat 2 darab 2 darab 2. Lepas tu di sebelah kanan ni 2 darab 2 darab 5. Tak boleh. Dia kena menjadi kumpulan yang sama. Okey, jadi kita selesaikan. Okey, 2 darab dengan 2 sama dengan 4. 4 darab dengan 5 sama dengan 20. Okey, darab ni kita turunkan sahaja. Okey, untuk kumpulan yang kedua sama juga. 2 darab dengan 2 sama dengan 4. 4 darab dengan 5 sama dengan 20. Bermakna 400. Okey, bermakna 400 adalah hasil daripada 20 darab dengan 20. Jadi, untuk soalan punca kuasa 2 400 ni kita perlu tulis sahaja. Okey, letak semula. Okey, punca kuasa besar-besar. Okey. Hasil darab 400 tadi apa? Yang kita dapat adalah 20 darab dengan 20. Jadi, jawapan akhir kita perlu buangkan punca kuasa. Bila kita buang punca kuasa, kita keluarkan sahaja 20. Sebanyak 2 kali ni kita keluarkan sekali sahaja. Okey. Jadi itu adalah jawapan akhir. Jadi nampak. Okey, kaedah yang berbeza dengan yang atas tadi. Kaedah yang berbeza tetapi jawapannya yang sama. Okey, kalau menggunakan kaedah pemfaktoran perdana juga mendapat jawapan akhir dia 20. Dan menggunakan kaedah sifir kuasa 2 sempurna pun dapat jawapannya adalah 20. Jadi untuk pelajar saya sarankan menggunakan kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Jadi nampak simple sikit. Okay, jadi tak perlu susah payah buat pembahagian berulang ke ataupun pokok faktor ataupun kaedah yang pemfaktoran perdana yang lain. Okey. Jadi, tapi atas pelajar, kalau pelajar rasa senang menggunakan kaedah pemfaktoran perdana, boleh menggunakan pemfaktoran perdana. Okey, atas pelajar. Okey. Jadi, kita tengok contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga, saya menggunakan kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Okey. Yang ini masih lagi menggunakan tanpa menggunakan kalkulator. Tapi saya menggunakan kaedah yang pertama. Saya pilih kaedah yang pertama iaitu kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Okey. Diberi soalan B ni diberi punca kuasa 121. Jadi kita tengok. Dekat senarai kuasa 2 sempurna kita tengok. Di mana terletaknya 121? 121 terletak adalah 11 di kuasa 2 kan sama dengan 121. Jadi, macam biasa kita kena buat rumah yang besar. Okey. 121 adalah hasil daripada 11 kuasa 2 iaitu 11 darab dengan 11. Okey. Jadi, untuk jawapan akhir, kita perlu buangkan punca kuasa. Jadi, bila kita buang punca kuasa, jadi kita keluarkan 11 sekali sahaja. Okey, jadi itu sahaja untuk jawapan akhir. Okey, ini bagi punca kuasa bagi integer. Bagaimana pula untuk punca kuasa bagi nombor pecahan? Okey, untuk pecahan. Okey, diberi soalan C ni diberi punca kuasa 50 per dengan 128. Okey, jadi kita tengok 50 ada ke dalam sifir kuasa 2 sempurna ni? Tak ada. Okey, tak ada. Yang ada hanyalah 49. Okey, 50 tak ada. Kalau 128 ada ke dalam sifir kuasa 2 sempurna? Pun tidak ada. Okey, pun tidak ada. Jadi bagaimana nak suruh kita adakan? Jadi kita kena permudahkan terlebih dahulu. Pecahan ni dia beri 50 per 128 ni. Kita kena permudahkan terlebih dahulu. Okey, jadi untuk kita permudahkan, kita kena bahagi. Okey, jadi bahagi saya pilih bahagi dengan nombor yang sama. Kalau bahagi dengan 2 di atas, di bawah pun kena bahagi dengan 2. Tak boleh
ke atas bahagi dengan 2, kat bawah bahagi dengan 3. Tak boleh. Yang tu tak boleh. Kita kena bahagi dengan nombor yang sama. Okey, jadi saya buat 50 saya bahagikan dengan 2 dan 128 pun saya bahagi dengan 2. Okey. Jadi rumah jangan lupa, jangan tinggal di punya rumah. Kita belum selesai lagi untuk jawapan akhir. Kita masih lagi dalam jalan kira yang baru langkah yang pertama. Okey, untuk pemudahkan dulu. Okey, jadi tak boleh tinggal di punya rumah. Kalau pelajar tinggal di punya rumah, salah. Okey, jangan careless. Okey, jadi kita perlu buat, okey, letak juga di punya rumah. Okey, 50 bahagi dengan 2 adalah sama dengan 25. 128 bahagi dengan 2 adalah sama dengan 64. Okey. Oh, hilang. Sorry. Okey. Okey, tengok. Kita tengok, selepas kita permudahkan, kita tengok pengangka dia. Pengangka dia 25. Kita tengok di dalam sifir kuasa 2. Ada tak lagi 25? Ada. Iaitu 5 darab dengan 5. Okey, 64. Ada ke dalam sifir kuasa 2? Ada. Iaitu 8 darab dengan 8. Okey, jadi kita perlu selesaikan sahaja. Iaitu, okey, macam tadi juga, buat rumah. Okey, 25 adalah hasil daripada 5 darab dengan 5. Dan 64 adalah hasil darab daripada 8 darab dengan 8. Okey, darab saya letak tengah-tengah. Okey, 8. Okey. Okey, masih belum selesai lagi untuk jawapan akhir. Okey, jawapan akhir saya letak sebelah ini ya, sebab tak muat kat bawah. Okey, jadi untuk jawapan akhir kita kena buangkan punca kuasa. Jadi untuk kita buang punca kuasa, kita kena keluarkan satu daripada dalam rumah ni. Iaitu kita keluarkan 5/8. Okey, keluarkan sekali. Okey, ini untuk jawapan akhir. Okey, kita tengok bagaimana pula untuk cara menentukan tanpa punca kuasa 2 tanpa menggunakan kalkulator dengan nombor pecahan bercampur. Okey, jika diberi nombor pecahan bercampur, macam biasa kita perlu menukarkan dahulu pecahan bercampur kepada pecahan tak wajar. Okey, jadi macam mana untuk kita tukarkan kepada pecahan tak wajar. Jadi macam biasa kita kena, yang bawah adalah kita menggunakan operasi darab dan yang atas kita menggunakan operasi tambah. Okey. Jadi buat lagi dia punya punca kuasa. Okey. 9 darab dengan 1 akan dapat 9. Okey. 9 tambah dengan 7 akan dapat 16. Jadi, bila tukar pada pecahan tak wajar, 16 adalah dia punya perangka dan penyebutnya masih lagi tetap sama iaitu 9. Okey, setelah dapat pecahan yang baru, kita tengok 16 ada ke dalam sifir kuasa 2 sempurna? Ada, iaitu 4 darab dengan 4. Okey, ataupun 4 kuasa 2 adalah sama dengan 16. 9 adalah 3 kuasa 2 ataupun 3 darab 3. Okey, jadi kita kena buat punca kuasa. Okey, 16 adalah 4. Okey, 4 darab dengan 4. Okey, letak dia punya pecahan. Okey, 9 adalah 3 darab dengan 3. Okey, jadi untuk jawapan akhir, kita kena hilangkan dia punya punca kuasa, keluarkan pecahan yang dalam rumah tu sebanyak sekali sahaja, iaitu 4/3. Okey, kita tengok contoh seterusnya. Menggunakan jika nombor perpuluhan.
jika nombor perpuluhan. Okey, masih lagi tanpa menggunakan kalkulator. Jadi saya masih lagi pilih menggunakan kaedah sifir kuasa 2 sempurna. Okey. Jadi kita kena fikir apa yang darab apa adalah sama dengan 225. Okey. Okey, kita buat rumah ni dulu. Okey. Okey, jadi untuk tips yang mudah, ataupun cara mudah untuk kita tahu darab apa dengan nombor perpuluhan, jadi senang sahaja macam tadi juga. Okey, kita abaikan point. Kita abaikan titik perpuluhan. Bermakna contohnya saya akan ambil 225. Okey, tengok saya abaikan dia terlebih dahulu. Bukan abaikan terus. Abaikan terlebih dahulu dia punya titik perpuluhan. Jadi adalah sama dengan, okey kita tengok. Okey, 225 adalah, kita tengok dalam sifir kuasa 2 sempurna, 225 adalah hasil daripada 15 darab dengan 15. Okey, jadi kita letak kat sini 15. Okey, 15 darab dengan 15. Okey. Jadi untuk kita dia punya, untuk kita jawapan akhir adalah kita kena keluarkan sebanyak 1 kali 15. Okey, di mana untuk kita letakkan dia punya titik perpuluhan. Okey, soalan beri 2.25. Okey, bermakna ada 2 lompatan daripada kanan. Okey, 225 satu lompatan. Okey, dan 2 lompatan. Bermakna di sini terletaknya titik perpuluhan yang soalan beri. Okey, iaitu 2.25. Jadi kita tengok ada 2 titik perpuluhan. Okey, 2 titik perpuluhan. Jadi daripada 2 titik perpuluhan tu kita kena bahagikan. Okey, di sini 1 titik perpuluhan, jadi kita kena buat 1 lompatan. Dan di sini juga 1 titik perpuluhan. Okey. Okey, 1 titik perpuluhan. Okey, bermakna 1 titik perpuluhan. Okey, bila dah 1 titik perpuluhan menjadi 2 titik perpuluhan. Jadi, jawapannya adalah 1.5. Okey, untuk kita jalan kiranya, kita letak kat dalam ini sahaja. 1.5 darab dengan 1.5. Okey, untuk jawapan akhir, untuk kita hilangkan dia punya punca kuasa, kita kena keluarkan 1.5 sebanyak 1 kali. Jadi kita keluarkan 1.5 sebanyak 1 kali. Jadi inilah dia punya jawapan akhir. Okey, ini untuk cara mudah untuk kita tahu darab nombor perpuluhan. Okey, tak perlu lagi buat bentuk lazim.